Ingatkan masuk bulan Ramadan, semua benda akan berubah menjadi manis, senang bangun subuh, khusyuk. Tapi macam tak je. Memang bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai ganjaran, tawaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, kita berlumba-lumba. Kita puasa, kita solat sunat tarawih sampai 20 rakaat, kita bagi infak. Tapi kadang-kadang kita rasa macam kemanisan tu tak hadir. Kita rasa macam tak cukup. Dan kalau kita lihat, ada satu kisah dalam sirah Nabi SAW yang kalau kita boleh ambil pengajaran, kita boleh nampak apakah sebenarnya perkara yang kadang-kadang kita lupa yang menyebabkan rem kita melakukan ibadah tu masih perlahan. Iaitulah satu hari Abdullah ibn Amr ibn As menceritakan Nabi SAW duduk dalam masjid dan tiba-tiba Nabi beritahu di belakang tu ada satu orang yang sedang masuk dan dia adalah penghuni syurga. Hari pertama Nabi bagi, dan bila para sahabat melihat ke belakang, ada seorang lelaki Ansar yang sudah tua, dia masuk dalam keadaan dia baru lepas mengambil wuduk, jambang dia basah dan dipegang slipper. Dan dia bukanlah orang yang dikenali, dia bukanlah orang yang dipandang tinggi dalam masyarakat pada ketika itu. Dan hari kedua Nabi sekali lagi ulang benda yang sama dan lelaki yang sama masuk ke dalam masjid. Dan sekali lagi pada hari yang ketiga Nabi SAW sebut, sekejap lagi akan masuk seorang lelaki, dia adalah penghuni syurga. Para sahabat masing-masing ada rasa, kalau Nabi bagi tahu satu benda tu special, mereka akan rasa, aku nak tahu apa benda yang dia buat special dan aku nak buat juga benda yang sama supaya aku juga dapat boleh masuk ke syurga. So Abdullah ibn Amr, dia create satu story. Dia pergi jumpa dengan lelaki Ansar ini dan bagi tahu, "Hai fulan, aku ni bergaduh dengan ayahku. Jadi aku bersumpah aku tak nak balik rumah dia 3 hari. Boleh tak aku nak tumpang rumah kau?" Ya, dia tak nak bagi tahu sebenarnya dia nak spy sahabat ni melakukan amal apa sehingga Nabi sebut dia 3 kali sebagai penghuni syurga. So 3 hari dia duduk dekat rumah sahabat Ansar ini dan diperhatikan lelaki ni tak buat pun apa-apa ekstra amal dia. Solat fardu macam biasa, kemudian tak pun baca Quran banyak. So dia pun menjadi pelik. So bila hari ketiga sudah tiba, seperti mana yang dijanjikan hanya 3 hari, dia nak berangkat balik. Dan dia bagi tahu dekat lelaki ni, dia kata sebenarnya aku ni tak bergaduh pun dengan ayahku. Aku dengan Nabi SAW bagi tahu yang mana ada satu lelaki masuk dan dia adalah penghuni syurga, dan 3 kali Nabi sebut dan aku lihat engkau lah orangnya. Dan aku perhatikan tak ada apa banyak pun yang dapat dikesan daripada amal kau yang special. Dan lelaki tu kata, yalah, itu je lah amal yang aku buat, tidak ada apa-apa yang special. So mereka pun bersalaman dan mereka pun nak balik. Bila nak Abdullah bin Amr bergerak nak balik, sahabat Ansar ini panggil balik. "Wahai Abdullah, ya betul, kau mungkin nampak amal ni, ini saja yang aku buat. Tetapi sebelum aku tidur, aku memaafkan semua orang yang dengan sengaja atau tak sengaja menyakiti aku. Aku juga menghilangkan hasad daripada hati aku terhadap siapa pun yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Lalu Abdullah ibn Amr sebut, inilah dia specialnya engkau sehingga engkau dijanjikan syurga dan kami amat susah untuk melakukannya. Jadi kadang-kadang kita terlalu fokus dengan menggandakan amal-amal yang banyak dalam bulan Ramadan, which is good, sangat bagus, tapi kita lupa untuk menyelesaikan masalah di dalam yang boleh menjadi punca tidak ada kemanisan atau rosaknya amal soleh kita di luar. Kadang-kadang bulan Ramadan kan, kita tarawih, lepas tu kita moreh. Time moreh tu kita mengumpat orang ni, kita mengutuk orang ni, kemudian kita masuk social media, kita maki hamun orang tu, maki hamun orang ni. Itu semua menyebabkan apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis, "Man lam yada' qaulaz zur." Siapa yang tak meninggalkan perkataan yang kotor, yang jahat, dan perbuatan-perbuatan wa amala bihi, perbuatan-perbuatan yang tidak baik ini, laisa lillahi haja, Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajatkan kepada dia menahan lapar dan dahaga. Jadi Ramadan ini kalau kita nak tambahkan kualiti ibadah kita, pastikan kita jaga luarannya baik, tapi kita juga jangan lupa kena pastikan dalamannya juga baik. Supaya dengan itu kita dapat menikmati lebih kemanisan dan kekhusyukan dalam beribadah di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan nama kita semua dalam kalangan orang yang mendapat keampunan penuh daripada bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.